Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada korang semua yang masih lagi setia, Alhamdulillah, dengan saya, Kampung Rider. Kali ni kita dah sampai ke tak lain tak bukan episod terakhir, final perfect conclusion episod 45 Kamen Rider Zero One. Yo, tamat sudah lah siri Zero One ni. First Rewa Rider kita dah tamat dah siri dia. Lepas ni sama movie lah. Movie tu lain cerita, dah letak tepi dulu. Jauh perjalanan kita dengan Zero One ni ya. Lepas ni akan ada tayangan Kamen Rider Saber pula. Tarikh air dia tak lain tak bukan seperti yang saya kerap ulang kali sebut dalam video saya, 6 September 2020. Suka saya ingatkan bahawa video ini mengandungi spoiler yang berat untuk Kamen Rider Zero One. Sebelum tu, sebelum saya lompat ke borak toko kita ni, saya nak buat iklan tidak berbayar sikit. So kawan-kawan saya daripada page Chocodogs dengan Chromax, okay, dua page ni, satu Chocodogs ni dia local artist kita lah. Artwork dia pada saya tabik, memang lain daripada yang lain. Konsep anime tu memang ada lah, tapi memang saya suka lah artwork dia. Kalau korang tak suka, lantak pi korang. Dan Chromax ni page yang membuat printing baju tu lah. Kalau korang ada rasa nak print baju ke apa ke, bagi design kat diorang, nanti diorang dikira-kira lah harga yang terbaik untuk korang. So diorang ni ada buat satu t-shirt Miku, Hatsune Miku. Kalau korang tahulah Hatsune Miku tu apa kan. Sebelum tu Hatsune Miku ni punya tarikh lahir sama dengan tarikh kemerdekaan kita, iaitu 31 Ogos. Bukan tahun 1957, dia tahun lain lah, tahun 2007 tak silap saya. So dia ada buat satu t-shirt Miku Merdeka ni, ada Petronas punya design. Pada saya memang lawa lah design dia. Kalau korang berminat nak dapatkan baju ni, saya ada letakkan gambar design baju dia. Kalau korang berminat, memang pada saya memang lawa lah. Kalau korang tak dapatkan, rugi lah. Sebab dia macam sekali keluar sekali tu je. Kalau melainkan dia orang keluar lain kali, itu lain cerita. Ni sekarang ni korang boleh dapat time ni je. Pada harga yang berpatutan, RM60 saja, free postage. Kalau korang nak buat long sleeve, kena tambah RM10. Apa-apa korang boleh check di link di bawah, boleh contact direct dengan diorang. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan baju yang terbaik ni. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan ke borak toko kita. Let's go. So dalam episod 45 Kamen Rider Zero One episod terakhir ni, highlight pada pendapat saya, highlight yang paling utama yang semesti-mestinya kita tekankan adalah kata-kata terakhir Hiden Soryo kepada Aruto, iaitu kekuatan yang sebenar terletak pada hati masing-masing, bukannya pada kuasa yang kita ada. Dalam sebenarnya maksud itu kan. So malam sebelum besoknya tu yang Aruto bertempur dengan Horobi tu, Aruto dia connect dengan Zeya tau. Dan somehow bila dia berhubung dengan Zeya tu, dia jumpa dengan mungkin holographic ke apa benda kan. Dia jumpa dengan bapak dia lah, Hiden Soryo, dalam ruang Zeya tu. Dan itulah ayat yang diberikan kepada Aruto lah. So dari situ Aruto pun dia ubah cara jalan dia lah. Kita pun daripada episod 45 ni baru kita sedar bahawa yang sebenarnya Aruto dia bukan under direct control dengan Arc lah. Memang dia bergerak dengan sendiri. Saya pun ada sebutkan pada minggu lepas. Tapi cara dia bergerak dengan sendiri tu, awal-awal kita mungkin nampak kemarahan Aruto lah. Dia nak menunjukkan memang Aruto sedih sangat lah bila dah kehilangan Izu tu kan. Tapi sebenarnya tujuan dia ambil kuasa Arc tu dalam mungkin dia dah hilang arahan, dia pun tengah marah. So, bila dia tengah marah tu pun dah tak ada berapa betul sangat kepala dia. Bila dah dapat wasiat terakhir daripada Hiden Soryo tu, dia jadi lebih terbuka sikit lah minda dia tu kan, bahawa benda yang dia buat ni ada flaw dia. Dia nak betulkan Horobi tapi ada flaw. So ada kekurangan. Bila dia dah dapat kata-kata azimat tu, dia pun ubah cara dia nak bertempur dengan Horobi ni. Awal-awal tu kita rasa memang kita rasa yang dia ni nak musnahkan Horobi sebenar-benarnya. Tapi rupanya Aruto ada plan. Udang sebalik batu lah senang cerita kan. So sewaktu dia ada connect dengan Hiden Soryo tu, Hiden Soryo bagi dia Zero One Driver lah. Zero Two Driver ya, basically tu pun dah level Zeya dah tu, ada level satellite Zeya tu. Dia hasilkan satu Zero One Driver baru dan Aruto dapatlah driver tu. So bila Aruto dapat driver tu, dia gunakan tu untuk bertempur dengan Horobi pada kali terakhir lah.
setakat tu lah kan. Waktu last dia lawan dengan Horobi tu dia gunakan Zero One Driver. Zero One Driver. Sebab waktu tu Arc Driver dah dimusnahkan oleh Arc Scorpion lah. Horobi dah musnahkan. Pada pendapat saya mungkin dia dah stop nak rely dengan kuasa Arc ni lah, dan gunakan kuasa yang telah diberikan oleh bapa dia tu. Somehow menariknya penggunaan Zero One Driver pada waktu terakhir ni, kita dapat satu form yang nampak macam Rising Hopper. Memang dia terang lagi bersuluh, memang dia guna Rising Hopper punya form pun, tapi progress key yang digunakan tu berbeza sikit. Tulis sama macam Rising Hopper, apa benda detail semua, cuma dia ada macam bling-bling sikit lah progress key dia tu kan. Dan sound dia pun lain sikit. Bila kita dengar betul-betul dalam episod 45 tu dia sebut Realizing Hopper. Mungkin macam after all this time kita dengar apa opening Zero One tu kan, realize apa dia nak tunjukkan tu lah final form yang digunakan, bukannya final form per se. Final form yang terakhir digunakan dalam CD Kamen Rider Zero One, bukannya tu final form. Please korang please, tu bukan final form Dan so far pada pendapat saya, tengok daripada ability Realizing Hopper ni kan, agak boleh tahan. Dia pun tunjukkan movement set yang mengingatkan saya pada episod pertama Kamen Rider Zero One, waktu dia lawan dengan Berosa Magia tu, kalau korang masih ingat lagi. Dia ada lompat sana lompat sini, macam dia learn enemy punya move kan. Memang amazing lah, memang realizing lah kan. Pada pendapat saya, Realizing Hopper ni nampak biasa tapi luar biasa. Secara jujurnya saya memang tak tahulah power level dia, whether dia bawah daripada Zero Two ke dia atas daripada Arc One ke, itu saya tak tahu. Tapi memang smart lah kan. Seterusnya, selain daripada kata-kata azimat Hiden Soryo tu, kita ditunjukkan dengan semua finalization lah untuk setiap karakter ni kan. Apa yang karakternya akan buat seterusnya, apa tujuan hidup diorang yang diorang teruskan, apa semua kan, macam-macam lah. Ada saya rasa kelakar pun ada juga, ada saya rasa wow, terbaik lah karakter ni kan. So first kali saya akan mentionkan Uchu Yaro Raiden aka Ikazuchi. Dia join balik lah astronaut tu kan. Tapi saya tak nampak lah dia bertemu dengan Subaru ke apa. Kita nampak dia pakai baju baju jumpsuit dia tu. Dan Naki somehow menarik dia Naki. Kita pun tahu bahawa Naki ni memang diwujudkan sebagai Humagear yang support dalam bahagian sistem. Tapi untuk conclusion terakhir ni, pihak AIMS, Yuwa Yaiba ambil Naki untuk jadi tech support lah dalam AIMS. Kira macam nak memperkuatkan jugalah kan hubungan di antara manusia dan Humagear ni kan. Lepas tu Fua saya agak tersengih-sengih sikit masa tengok tu dekat episod tu, sebab ayat dia tu macam saya translatekan lah apa yang saya dengar tu kan. Kalau translation saya tu sedikit tidak betul, korang perbetulkan saya. Apa yang saya dengar tu somehow bunyi dia macam your friendly neighborhood lah kan. Kalau kita ingat ayat Spider-Man kan, friendly neighborhood Spider-Man, macam tu lah apa yang Fua jadi, your friendly neighborhood Valkyrie yang akan menjaga keamanan kawasan macam tu lah. So macam boleh kata level-level berjelantai lah juga kan. Cuma whether dia guna Power Rider ke tak ke, itu saya tak pasti. Since kan kita pun ingat balik kan yang chip dalam kepala dia dah disable. Lepas tu Shock Riser musnah tu tak jadi masalah. Dia boleh je dapat balik daripada AIMS ke apa kan. Tapi kita tengok lah macam mana nanti kan. Dalam movie pun Zero One pun ada movie kan. Kita tengok lah nanti whether Vulcan ada henshin ke tidak ke dalam movie nanti. Itu kita letak tepi dulu. Tapi somehow Vulcan menjadi friendly neighborhood Vulcan pula di hujung episod 45 ni. Next, Horobi dan Jin. Surprisingly, Horobi tidak dimusnahkan lah sewaktu pertempuran dengan Aruto tu. Aruto pun dah sedarkan Horobi, yang Horobi ni pun ada Kokoro, dan kita ni tak perlu bertelagah sesama sendiri. Kita ni Kamen Rider, kenapa kita nak macam ni kan. Elok kita bersatu bersama menjaga keamanan ke apa kan. So Horobi dah dibaik pulihkan pada saya, sebab dekat
telinga Horobi. Horobi pun ada telinga dah sekarang ni. Dekat telinga Horobi tu ada earpiece yang sama macam Jin. Jin pun dah di-revivekan balik. Memang diorang nak revivekan Jin tu lah atas dasar sebab nak berbaikkan Horobi tu dengan Aruto tu kan. Ya mungkin dengan adanya Jin, Horobi boleh ya tidak terlalu amok sangat kan. Dan di telinga dua-dua Himage ni, telinga Jin pun ada, telinga Horobi pun ada. So saya assume lah bahawa pihak Zaya ni dah macam refurbish lah si Horobi ni. Dan Horobi still dengan metsubojinrai.net, cuma mungkin tak adalah sangat connection dengan Naki dan Raiden tu. Tak pastilah diorang boleh datang bersatu kembali bila-bila, tapi untuk tujuan yang lebih baik lah. Tujuan yang lebih baik tu untuk mencegah kejahatan lah. So mungkin diorang ni pun level-level FUA jugalah, vigilante. Tapi yang membuatkan saya tersenyum, tersipu-sipu sikit tu bila Jin panggil Horobi tu Otosan lah. Otosan tu ayah kan. Rupa dah sebiji, lebih kurang sama je umur dia. Tapi panggil bapak, aduh. Layan sajalah ya. Tapi sebab kan Jin ni kan Himage yang special dicipta oleh Horobi. So memang Hai bapa. Dan Aruto kembali balik menjadi presiden kepada Hidden Intelligence lah. Dia dah stabil lah, dia punya minda dia bukan ada gangguan dengan apa-apa benda-benda yang tak baik ni lagi lah kan. Kita dah semua dah aman, relax semua. Dan ya, Izu dah ada balik. Cuma Izu yang dah ada balik ni dia start from scratch lah, daripada kosong. Memang masa Aruto rebootkan balik Izu ni pun tak ada apa-apa memori. Dia hanya terangkan yang dia ni secretary type Himage, tak ada nama. Aruto pun kena bagi balik nama Izu tu dekat dia. Dia pun register nama Izu tu pada saya kan. Scene dia yang dia buat lawak bodoh dia tu dalam ruang Zaya tu pun agak, kalau boleh mengalirkan air mata jantan, saya mengalirkan air mata jantan lah. Lepas tu memang menusuk ke kalbu. Kira macam lah kan, orang yang hilang tu dah ada kembali kan. Bila fikir balik kan, kelakar juga. Bukanlah kelakar sebab yang nak dijadikan cerita. Kalau semua jalan lancar je, tak sedap lah cerita tu kan. Ni nak dijadikan cerita. Orang yang dah hilang tu boleh ada balik kan. Jin yang dah musnah pun boleh di-revivekan balik sebab ada data dia lagi. Tapi macam Izu ni lain sikit lah daripada Jin tu lah kan. Sebab data dia data yang special, yang tak ada backup. Kalau ada backup tu memang selamat lah. Memang gembira lah sikit hati si Aruto tu. Tapi disebabkan tak ada backup, memang dia special hanya semata-mata untuk satu projek saja. Terpaksalah dia bina balik memori-memori gembira dengan Izu yang baru ni. But still itu adalah Izu, tak kisahlah Izu baru ke Izu lama ke, asalkan memori tu dibina bersama, at least happy lah main karakter kita ni kan. Janganlah buat main karakter kita ni sedih. Dan final point terakhir saya tak lain tak bukan Mystery Rider yang kita nampak dalam PV minggu lepas tu. Baru saya tahu nama dia S. Saya tak tahulah ejaan memang letak huruf S sebiji ke ataupun ESU, sebab kalau kita tengok nama dia dekat end credit tu memang tunjuklah nama pelakon dia, lepas tu role dia apa, memang dia tulis tu SU. So macam S, okey, tak kisahlah nama kau S ke nama kau Z ke, janji kau ada nama. So S ni, karakter S ni so far kita tak ada apa-apa maklumat sangat lah selain daripada nama dia dan form Kamen Rider dia lah. Apa yang saya dapat pun daripada episod tu sendiri saja. Saya pun ada juga check sikit Wikia. Kalau ada info yang saya tertinggal tu, mungkin korang boleh komen di bawah. So S ni form, nama Kamen Rider dia adalah Kamen Rider Eden, E-D-E-N, Eden, bukan Eden, Eden. So Eden ni kalau kita roughly translate, maksud dia paradise. Rakuen tu bahasa Jepun dia lah. Paradise, Rakuen, syurga, something yang bahagia lah kan. Somehow Azu di hujung episod 45 ni, Azu ada interact dengan si S ni lah, dan dia berikan satu 01 driver yang surprisingly 01 driver lagi, recycle lagi 01 driver ni, cuma tukar plate depan je. So dia bagi satu 01 driver dan ya, progress key yang masih belum ada apa-apa chopnya lagi, dapat je kat tangan dia. Baru progress key tu manifest jadi satu kuasa yang baru. Nama Kamen Rider pun
pun dah tahu Aiden, motif dia kan, pada asalnya bila saya dapat tengok rupa dia mengingatkan saya kepada Kamen Rider Rogue lah. Sejujurnya memang nampak macam Kamen Rider Rogue, tapi bila saya dah tengok, perhatikan betul-betul, lepas tu saya pun refer kepada Wikia, agak menarik motif dia ni. A dead tree and human, ada dead tree, ada human. Bila tengok dekat progress key tu pun nampak macam ada rupa orang, tapi belakang tu macam ada kabel-kabel lah. Tengok rupanya macam tu. Pada mata saya, kalau mata korang nampak lain lah. Mata saya nampak macam tu. Dengan nama Aidennya lagi, lepas tu dia punya declaration dia nak musnahkan dunia ni dan bina satu paradise, bina satu syurga baru. Entah macam mana syurga tu, bahagia ke atau sesuatu yang sengsara ke merana ke, tu saya tak tahu. Memang kita kena refer saja kepada movie yang akan datang, ditayangkan somewhere in December macam tu. Harap-harapnya diorang bawa lah movie tu ke Malaysia. Kalau tak bawa ke Malaysia tu, sedih jugalah rasanya kan. Sedikit trivia tambahan, bila saya dapat tengok form Horobi Arc Scorpion tu kan, masa dia buat hisap suaza tu, kita dapat dengar impact impact. So nampaknya memang dia tukar plate depan semata-mata, dan inside tu still guna Zero One Driver punya sound lah. Kira memang plate depan tu, pada asalnya saya fikir plate depan tu ada electronics tau. Ya, kira macam nak menampakkan sesuatu yang baru, lain daripada Zero Two Driver kan, Zetsumetsu Driver ni. Akan tetapi memang dia guna sebiji sound Zero One Driver tu lah, cuma ada tambahan bunyi daripada progress key depan saja. Yang belakang tu still impact kan. Antara hisap zuaza yang ada adalah hatred impact dan extinction impact. Macam alah, kenapa pada pandangan saya agak macam, kenapa dia recycle balik punya Zero One ni kan. Tak adalah special dia, tapi oh well, nak buat macam mana, kita layan sajalah nak kan. Dan saya dapat info daripada Wikia, somehow Aiden pun pakai konsep yang sama jugalah macam Horobi Arc Scorpion ni. Dia punya plate depan tu tukar, so most probably dia punya hisap suaza pun something mungkin Eden ke ataupun Paradise ke, something impact. Memang dia just guna Zero One Driver punya sound tu sebagai hisap suaza dia lah. Dan last but not least, pada pandangan saya lah, ni memang semata-mata pandangan saya, episod 45 ni adalah satu ending yang penutup yang penutup, bukannya penutup yang tak ada penutup. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab satu, our main character Aruto dan Horobi dah mencapai satu kesepakatan lah. Dah tak ada gaduh-gaduh dah lepas ni. Diorang pun dah tahu rasa kehilangan macam mana kan. Jadi pada saya, diorang dah achieve something lah. Dah dapat perfect conclusion lah kat situ kan. Bukannya conclusion yang tak perfect lah, pada pendapat saya lah, untuk episod 45 ni. While role Kamen Rider Aiden yang tiba-tiba muncul kat hujung dengan Azu berpakaian hitam tu, itu pada saya kita letak sekejap ke tepi ya. Biarkan korang ni muncul dalam movie saja, jangan nak lebih-lebihkan sangat dalam episod 45 ni. Ending memang ending lah, tapi seperti yang korang ada setengah saya baca lah komen-komen daripada fans mengatakan, oh ending dia sama dekat movie, okey lah, saya respect lah pandangan korang, tapi pada pandangan saya, ending Zero One dalam episod 45 ni adalah satu ending yang cukup seasoning ni lah, cukup rempah ratus dia apa semua kan. Memang secara jujurnya, secara terangnya, Azu tu tak dimusnahkan lah. Sistem backup plan si Arc tu kan, Azu tu tak dimusnahkan, ya betul. Tapi bab kata Azu, selagi mana ada kejahatan Malice akui tu kan, selagi tu Arc boleh revive. So memang nak tak nak, diorang yang baik ni, Aruto, Fuwa, Yaiba, Jin dan sebagainya semua tu memang akan bersatulah dan mengalahkan kejahatan yang akan datang yang masih tidak diketahui itulah. Tapi yang kita tahulah dalam movie nanti, iaitu Kamen Rider Eden tu. Sememangnya saya tabik spring lah kepada pihak yang sepatutnya lah kan menghasilkan Kamen Rider Zero One ni. Saya memang teramat-amat terhibur dengan Kamen Rider Zero One, walaupun di waktu kita diserang oleh satu pandemik yang
tak disangka-sangka ni still cerita tu masih boleh di end kan, ditutupkan dengan sempurna, perfect conclusion. Lepas tu kita pula akan sambung ke Kamen Rider Saber. Komen saya tak banyak, maaf saya tak dapat buat satu video khas untuk Kamen Rider Saber. Saya akan terus jump ke episod 1 nanti. So nantikan borak toku Kamen Rider Saber episod 1 pula. Design wise pelik, toy wise dia punya Henshin belt is basically Ozu 2.0, tapi berdasarkan apa info yang saya baca daripada internet dan juga trailer Kamen Rider Saber tu, saya agak berpuas hati lah. Rasa ada masa depan yang cerah lah untuk Kamen Rider Saber ni, harapnya yang terbaik lah. Jadi sekian saja daripada saya, Kampung Rider. Tamatlah sudah sesi sembang-sembang borak toku kita untuk siri Kamen Rider Zero One ni. Nanti kita sambung pula di masa akan datang untuk Kamen Rider Saber. Harap korang terus memberikan sokongan yang terbaik kepada saya, Kampung Rider. Kalau korang suka dengan video ni, tekan button thumbs up. Kalau korang tak berapa nak suka, tekan button thumbs down. Make sure yang penting komen di ruangan komen di bawah supaya saya boleh grow dengan lebih cemerlang lagi, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.